Hai semua, kami dari UiTM Shah Alam Kelab Community Service Model 3. Korang tahu tak apa itu perubahan iklim? Kami ada sediakan satu video untuk cerita apa itu perubahan iklim. Tapi, sebelum tu, jom kita berkenalan dengan ahli model ini. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Saimi. Saya berumur 21 tahun dari jurusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Selamat berkenalan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Edina Aisyah binti Muhammad Rizwan. Boleh panggil saya Dina. Saya berumur 21 tahun dan saya merupakan pelajar dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dalam jurusan Multimedia Computing. Assalamualaikum dan hai semua, saya Nur Aina Syahira binti Al-Walid. Saya berumur 21 tahun. Kini saya belajar di UiTM Shah Alam dalam Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia. Hai semua, saya Amira Syairah binti Muhammad Razib, berumur 21 tahun, mengambil jurusan Sains Actuary di Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Mak Nazri. Saya berumur 21 tahun dan sekarang ini mengambil ijazah Sarjana Muda Sains Komputer in Multimedia di UiTM Shah Alam. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Asma binti Muhammad Jamil. Saya berumur 21 tahun mengambil jurusan Sains Actuary di Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ariana binti Fahimi. Saya berumur 21 tahun dan sekarang ni saya mengambil jurusan Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal di UiTM Shah Alam. Hai, nama saya Muhammad Hafiz Ashraf bin Abdul Rashid. Berumur 21 tahun. Saya mengambil jurusan Kejuruteraan Awam di bawah Fakulti Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Baiklah, awak semua pun dah kenal kami. Jadi, marilah kita mulakan. Adakah anda tahu ataupun pernah terdengar apa itu perubahan iklim dan Sustainable Development Goals (SDG)? Perubahan iklim adalah satu fenomena perubahan jangka masa panjang dalam iklim yang berlaku selama beberapa tahun, dekad atau lebih lama. Iklim ini boleh merujuk kepada corak suhu, kelembapan udara, angin dan musim. Sustainable Development Goals (SDG) atau dalam bahasa Melayunya, Matlamat Pembangunan Lestari adalah 17 matlamat global yang ditetapkan oleh United Nations, juga dikenali sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. SDG ini meliputi isu pembangunan sosial dan ekonomi untuk diatasi. Perubahan iklim adalah matlamat yang ke-13 dari 17 matlamat. Antara matlamat lain untuk dicapai dalam modul ini antaranya pendidikan berkualiti iaitu matlamat ke-4 dan bandar dan komuniti lestari iaitu matlamat ke-11. Berikut adalah kesemua matlamat yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apa yang menyebabkan perubahan iklim berlaku? Sebab yang pertama ialah kesan rumah hijau, kedua penebangan hutan dan ketiga kenderaan bermotor. Sebab pertama berlakunya perubahan iklim ialah kesan rumah hijau. Gas rumah hijau di atmosfera seperti wap air, metana, karbon dioksida dan klorofluorokarbon membenarkan cahaya matahari masuk ke dalam atmosfera bumi, tetapi kemudiannya gas-gas ini memerangkap haba matahari daripada keluar dari bumi. Semakin banyak gas rumah hijau di atmosfera, semakin banyak haba yang akan terperangkap yang menyebabkan suhu bumi semakin meningkat.
Apabila tumbuhan seperti pokok ditebang secara berleluasa, kandungan gas karbon dioksida di udara akan meningkat kerana tiada pokok sebagai ejen penyerap karbon dioksida. Akibatnya, lebihan gas ini tidak dapat diseimbangkan. Pemanasan global pun berlaku dan suhu bumi pun meningkat. Kesan dari penebangan pokok secara berleluasa ini, flora dan fauna diancam kepupusan. Tanah runtuh berlaku kerana tiada lagi tumbuhan sebagai pengikat tanah dan menghalang hakisan akibat daripada aliran air ketika hujan lebat yang menyebabkan banjir berlaku. Seterusnya, bekalan makanan dan minuman untuk manusia juga terjejas. Tahu tak apa akan terjadi kalau terlalu banyak kenderaan bermotor digunakan? Asap kenderaan mengandungi kandungan gas yang bertoksik, antaranya ialah karbon monoksida. Apabila gas yang berbahaya ini terlalu banyak di udara, lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran cahaya matahari yang berlebihan akan menjadi nipis. Pendedahan secara langsung kepada cahaya matahari menyebabkan penyakit kronik kepada manusia, iaitu kanser kulit. Hujan asid juga berlaku disebabkan asap kenderaan yang berlebihan di udara. Terdapat beberapa kesan perubahan iklim yang perlu kita tahu. Yang pertama, pencairan lapisan ais di Antartika. Kedua, peningkatan intensiti banjir. Yang ketiga, penyakit dalam kalangan spesies hutan. Yang keempat, perubahan cuaca yang melampau. Dan yang terakhir, peningkatan suhu bumi. Apabila ais di Antartika cair, ia akan bertukar menjadi air. Air ini akan melimpah ke kawasan yang rendah. Jadi, berlakulah banjir di kawasan bandar. Apabila air banjir melimpah ke seluruh kawasan, tumbuh-tumbuhan akan musnah. Haiwan juga akan mati. Apabila habitat, tempat tinggal, haiwan-haiwan terancam, sumber makanan mereka akan berkurangan. Jadi, mereka akan kekurangan nutrien dan mudah untuk jatuh sakit. Maka, wujudlah penyakit dalam kalangan spesies hutan. Apabila perubahan cuaca yang melampau berlaku, cuaca persekitaran bumi akan semakin panas. Oleh itu, hujan kilat akan berlaku. Apabila suhu bumi meningkat, strok haba akan berlaku. Gejala strok haba termasuklah berpeluh yang melampau, keletihan, pening kepala, perasaan mual dan muntah dan kekurangan air. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita mengatasi masalah ini? Pertama sekali, kita hendaklah menggunakan lampu mentol yang lebih baik. Di sini terdapat beberapa contoh jenis lampu yang diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Ada lampu pijar, lampu halogen, lampu CFL, lampu pendaflor dan lain-lain. Namun, lampu yang terbaik yang patut digunakan ialah lampu LED. Hal ini kerana lampu LED menghasilkan haba yang lebih sedikit berbanding lampu-lampu lain. Dengan itu, kita dapat mengelakkan pemanasan global daripada berlaku. Seterusnya, kita sewajarnya menggunakan kenderaan awam untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Oleh itu, kita dapat mengurangkan pencemaran udara yang disebabkan oleh pelepasan gas karbon monoksida yang berbahaya dari exhaust kenderaan. Contoh-contoh kenderaan awam ialah teksi, bas, MRT dan kereta api. Ketiga, kita perlu melakukan penanaman pokok dalam skala yang besar. Apabila semakin banyak pokok tumbuh, gas karbon dioksida akan diserap
dan gas oksigen dapat dihasilkan dengan lebih banyak. Jadi, kandungan gas karbon dioksida di udara semakin berkurang, manakala kandungan gas oksigen semakin bertambah. Elakkan daripada melakukan penebangan pokok atau hutan. Cara yang terakhir untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengamalkan 3R, reuse, reduce, recycle. Sebab utama kenapa kita perlu mengamalkan 3R adalah kerana bahan seperti plastik boleh memberi kesan kepada pemanasan global. Hal ini kerana penghasilan dan penghapusan plastik akan menghasilkan gas karbon dioksida dan menyebabkan bumi semakin panas. Reuse membawa maksud guna semula. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan semula botol air plastik sebagai tempat tanaman tumbuhan seperti sayur, pokok bunga dan tumbuhan lain. Reduce pula bermaksud kurangkan. Seperti kita tahu, penggunaan beg plastik perlu dikurangkan dan kita boleh menggantikannya dengan menggunakan beg beli belah sendiri ketika kita membeli barang. Akhir sekali, recycle iaitu kitar semula. Barang yang diperbuat daripada kertas, kaca, tin aluminium, keluli dan plastik boleh dikitar semula untuk kita jadikan barangan baru yang lebih baik. Akhir sekali untuk penutup, perubahan iklim banyak memberi kesan buruk kepada kita sekiranya kita tidak mengawal aktiviti kita seharian seperti membakar hutan, peningkatan gas rumah hijau dan juga penggunaan kenderaan bermotor yang berleluasa. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan diri kita dengan perbuatan yang mampu mengatasi masalah perubahan iklim seperti recycle iaitu kitar semula, penggunaan lampu LED, pengelakan penebangan hutan dan juga penggunaan kenderaan awam. Kita jaga bumi, kita jaga kita. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa untuk menjawab soal selidik yang telah kami sediakan untuk menguji diri anda mengenai perubahan iklim. Jaga dan sayangi bumi kita.